isu berhubung dengan sambutan maulid ini adalah merupakan isu khilafiyah sebagaimana hukum-hukum yang lain. Masalah-masalah yang lain seperti kunut, jahar dengan bismillah, dan beberapa perkara yang melibatkan masalah fara', dia bukan merupakan masalah usul. Sebab sambutan maulid ini dia bukan merupakan suatu ibadah khusus. Kalau kita tengok di zaman Nabi SAW dah confirm Nabi tak pernah buat, Nabi tak buat. Bila Rasulullah dah wafat pun tidak dilakukan oleh para sahabat sambutan maulud ini. Lepas tu tabi'in, tabi'un tabi'in, selepas 300 tahun. Selepas 300 tahun barulah mula sebahagian daripada kajian ulama'. Jadi secara kesimpulannya, sebahagian ulama' kata mereka berpendapat elok, baik buat maulud ni. Sebab apa? Di dalam majlis maulud ni ajak orang berselawat, dan memperingati kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, sampai Nabi SAW wafat. Jadi dengan membaca sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Nabi SAW, supaya hadirin dapat menghayati hasil daripada menghayati perjuangan Nabi, dakwah yang disampaikan oleh Nabi, kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan yang dilalui oleh Nabi ini di dalam perjuangan beliau, dapat meningkatkan simpati kita kepada Rasulullah, akhirnya dapat menambahkan cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ni adalah merupakan salah satu ciri ataupun sifat orang yang beriman kepada Allah. Banyaklah hadis-hadis yang kita telah baca sebelum ni. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia meletakkan aku paling dia sayang, lebih daripada ayahnya, lebih daripada anaknya, lebih daripada seluruh manusia. Jadi bagaimana cara nak melahirkan kecintaan kepada Rasulullah? Bukan semua orang dia ada semangat, dia ada usaha daripada diri sendiri nak baca kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah ni. Bukan semua orang yang mampu ataupun yang rajin. Jadi mau tak mau, maknanya orang para alim ulama dulu dia buat ceramah ni sekadar untuk mendedahkan, untuk menceritakan, untuk memperingatkan apa yang telah dilalui oleh Rasulullah. Sebab itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sebagian ulama kata baik buat maulud ni, sebab di dalamnya apa yang kita sebutkan tadilah, dibentangkan tentang perjuangan, tentang apa dia ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, sirah Rasulullah sampai beliau wafat. Kalau kita nak baca senarai nama ulama-ulama yang mengatakan baik, banyak. Di antaranya di dalam kitab Yas'alunaka Fiddin wal Hayah yang dikarang oleh Dr. Ahmad Syarbasi, salah seorang daripada ulama Mesir. Dia menakarkan pendapat, dia sendiri bersetuju, dan dia menakarkan pendapat ulama yang kata elok. Bila orang tanya dia, qira'atu qissatil maulidin nabawi, as-sa'al hal qira'atu qissatil maulidin nabawi jaizatun, adakah harus kita nak baca kisah cerita sejarah Nabi ini, adakah harus? Ma'al ilmi bi anna al-ihtifala bil maulidi bid'atun. Nah, dalam keadaan sama, di sudut pengetahuannya, ihtifal itu bid'ah. Bid'ah-bid'ah ni yang Nabi tak buat, dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat. Sebab tu dia kata di sini, walakin as-salaf lam ya'rifu qira'at qissatil maulidin nabawi bis surati allati na'rifuha al-an. Golongan salaf ni mereka tidak mengetahui bagaimana, mereka tidak pernah tidak mengetahui, maknanya mereka tidak pernah melakukan membaca kisah maulid Nabi ini dengan gambaran yang kita tahu sekarang, dengan bentuk-bentuk kafiat-kafiat yang kita buat sekarang. Maknanya salah, golongan salah tak pernah buat. Cuma saya nak sebut sebagai tambahan yang saya sebutkan tadi, memang ada dibaca apa dia selawat Nabi di dalam majlis maulud ini, memang itu satu benda yang baik.
Cuma sebagai suatu peringatan, tak semestinya kita bila baca selawat itu kita nak kena berdiri. Apatah lagi kalau ada bayangan, ada andaian bahawa Rasulullah hadir di dalam majlis. Yang tu tak boleh lah. Sebab itu bertentangan dengan agama, bertentangan dengan hukum syarak, dengan menganggap bahawa Rasulullah hadir di dalam majlis maulid. Yang tu tak ada. Isu tentang selawat berdiri ni, dia selawat ni berdiri boleh, duduk boleh, dia tak semestinya di dalam kafiat tertentu. Wahya an yajtami'a an-nasu fi makanin wa yaqifu bainahum munshidun aw qari'un. Yang kita duk buat sekarang ni, dia kata manusia berhimpun di tempat-tempat yang tertentu. Tempat tertentu ni seperti masjid ke, surau ke, dewan ke. Lalu berdiri salah seorang daripada kalangan mereka itu dia melaungkan nasyid ataupun membaca sesuatu. Fayatlu alaihim qissatal mauludi wa ma yata'allaqu min ahdatsin wa munasabatin. Daripada apa yang dibuat, direka-reka di zaman sekarang ni. Maknanya zaman dulu memang tak ada lah. Zaman dulu memang tak ada. Lalu dia kata di sini, wa awwalu man nazama al-ihtifal bi zikri maulidin nabawi ala sahibi afdalus salati wassalami wa hum fatimiyun. Kerajaan Fatimiyun di Mesir. Demo ni lah banyak pengkaji kata memulakan majlis maulud ini. Sebab apa? Bila Nabi SAW telah wafat, lama-lama orang tak apa nak ingat guna Nabi. Sahabat tak buat, okey lah. Sahabat tu sentiasa ingat, tabi'in sentiasa ingat, tabi'in sentiasa ingat kepada Nabi. Lama-kelamaan orang tak apa nak ingat. Bukan saja tak ingat kepada Nabi, jauh daripada agama Islam, jauh daripada beramal dengan amalan yang diwajibkan kepada mereka. Bila dah tak ingat Nabi, jadi amalan-amalan yang Nabi buat pun tak tahu. Jadi ulama fikir, kerjaan pada masa tu fikir, alangkah baiknya dibuat. Bila buat maulid ni, kita baca balik sirah Nabi. Jadi nak bagi orang tarik balik supaya mereka kembali ke Islam. Di atas alasan itu, sebahagian ulama kata elok buat. Jadi maknanya bagi orang yang menganggap bid'ah ataupun tak setuju, dia tidak boleh menyalahkan pihak pendapat yang kata boleh. Sebab ramai boleh baca di dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang ketiga. Ramai. Tajuddin As-Subki, Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti, guru kepada Imam Nawawi, cukup banyak yang kata elok. Muka surat 363 jilid yang ketiga. Ramai ulama-ulama yang setuju buat. Dan dia kata di sini, wa yara fariqun minal ulama'i anna al-ihtifala bihadhihi az-zikra wastima'in fiha ila sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam min qabilatil bid'atil muhtahsanah allati tuaddi ila khairin kathirin. Dia kata sebahagian ulama nampak memperdengar buat majlis maulud, memperdengarkan sirah Nabi ini tergolong daripada bid'ah yang dipandang elok, yang membawa kepada kebaikan yang banyak. Itu golongan pertama kata elok buat. Jadi bagi golongan yang tak setuju, dia kena raikan. Cuma bila kata ada pihak yang kata bid'ah, golongan yang kata boleh tu, jangan kata iblis macam dan ceramah tu. Ni pokok iblis akbarul abalis. Sedangkan ramai juga yang tak setuju, yang kata bid'ah. Ni saya nak baca pula. Supaya berlaku adil kan. Senarai ulama-ulama yang kata bid'ah buat maulud ni. Sebab apa zaman Rasulullah tak buat? Jadi bagi golongan yang kata boleh, dia berpegang kepada pendapat ulama yang kata elok buat, dia juga kena meraihkan pendapat ulama yang kata bid'ah. Sebab benda ni masalah khilafiah. Macam perselisihan mazhab yang 4 tu. Bukan masalah usul kepada agama. Bukan masalah usul kepada agama yang ada dalil yang sahih lagi soreh. Dalil yang sahih lagi soreh. Dalil itu betul dengan Quran hadisnya tepat. Soreh itu jelas. Tak ada. Isu maulud ni masalah khilafiah.
Bagi ulama-ulama yang kata bid'ah ini, mereka ambil pendapat Imam Malik. Qala al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risalata li'anna Allah yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dia kata faman lam yakun yawma izin dinun fala yakunul yawm dinun. Bagi mereka berpegang kepada kata-kata Imam Malik. Siapa-siapa yang mengadakan perkara-perkara yang direka-rekakan di dalam agama, yang dia pandang benda tu elok, benda tu tak ada zaman Nabi, para sahabat pun tak buat, tiba-tiba dia pandang elok, sesungguhnya dia menyangka Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Kan Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya sampaikan. Tiba-tiba dalam bab maulud ini, sambut hari lahir dia, Rasulullah tak sampaikan. Menunjukkan Rasulullah khianat. Sebab Rasulullah tak cerita dia sendiri, memang tak buat. Kok kata dia takkan nak angkat diri dia sendiri. Patutnya dia beritahu kepada para sahabat, aku majlis esok, sambutlah maulud, buatlah majlis ihtifal. Dia tak suruh. Kalau orang kata benda tu elok, alasan golongan yang kedua, mereka seolah-olah mereka menganggap Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dia. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikan risalah apa yang diturunkan kepada kamu. Kalau kamu tidak menyampaikan, kamu termasuk orang yang tak menyampaikan, maknanya kamu menyembunyi risalah yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Sedangkan salah satu sifat yang mustahil bagi Rasul, apa dia? Al-kitman, menyembunyikan kebenaran. Jadi golongan yang kedua berhujah, kalau kata baik, maka mereka menganggap Nabi Muhammad telah khianat risalah agama. Di antara ulama yang kata bid'ah ni siapa dia? Syekh Imam Abdul Hafsin Tajuddin Omar bin Ali Al-Faqihi. Dia seorang orang yang Sufi. Dia wafat pada tahun 734. Sebelum apa? Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Di dalam risalahnya Al-Mawrid fil Hukmil Maulid, dia ada karang risalah pula, Al-Mawrid fi Hukmil Maulid. Lalu bila orang tanya dia, hal lahu aslun fi syar'i au bid'atun au hadasun fid din, adakah benda ini asal di dalam agama? Sambutan maulid ini ada asal tak? Ada sandaran tak dalam agama? Qasadul jawab, mereka bermaksud untuk jawapannya. Dia kata di sini, lalu dia kata al-jawab an zalika mubayyinan wal idah anhu muayyanan faqultu wabillahi taufiq la a'lamu li hadha aslan fi kitabin wala sunnatin. Dia kata aku tak jumpa asalnya ambil daripada mana. Kalau kita kata daripada sejarah kerajaan Fatimiyah untuk buat, tetapi berdasarkan kepada dalil Quran hadis aku tak jumpa. Dia kata Quran suruh buat maulid, hadis suruh buat maulid, aku tak jumpa. wala yunqal amaluhu an ahadin minal ummati, tidak dinakalkan akan amalannya maulud ini daripada mana-mana orang daripada kalangan ummah, daripada kalangan ulama ummah ini, allazi humul qudwatu fid din, yang mereka merupakan ikutan di dalam agama, al mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin, yang berpegang dengan asar orang yang terdahulu, iaitu golongan salaf. Tak jumpa dalil dalam Quran hadis, tak ada. Asar orang dulu-dulu pun tak ada. Bal huwa bid'atun ahdatsahal batalun, bahkan ini adalah satu perkara yang bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang batil, orang-orang yang salah. Adakah Syekh ini, ulama ini nama dia apa? Syekh Imam Abu Hafsin Tajuddin
Omar bin Ali Al-Fakihani ini, adakah dia iblis? Ataupun akbarul abalis, bapa iblis? Bolehkah kita kata macam tu? Seorang ulama besar, sebab tak setuju dengan dia, kita kata dia iblis? Bolehkah? Tak boleh. Sebab masing-masing ada pandangan. Kerana ini masalah furuk kepada agama. Dia kata bid'ah sambut maulid ini. Kita tengok yang kedua. Al-Imam Abdullah bin Hajj rahimahullah. Dia kata di dalam kitabnya, qala fi kitabihi al-madkhal, faslun fil maulid wa min jumlati ma ahdatsuhu minal bid'ah. Ini sebahagian daripada jumlah masalah yang dianggap sebagai bid'ah. Ma'a-i'tiqadihim, dalam waktu yang sama orang beriktikad anna dzalika min akbaril ibadat. Dalam waktu yang sama orang menganggap ni sebesar-besar ibadat ni sambut maulud ni. Wa azhari sya'air. Dia adalah merupakan sebesar-besar syiar, sejelas-jelas syiar Islam. Ma yaf'alunahu fi syahr ar-rabi'il awal min maulid wa qad ihtawa ala bid'in wa muharramatin jammatin. Dia termasuk di dalam perkara-perkara yang mengandungi perkara bid'ah, yang mendatangkan perkara-perkara yang diharamkan. Sebab apa? Kadang-kadang berlaku percampuran lelaki perempuan tidak menutup aurat. Kalau ada yang tu jelaslah haram. Kalau tak ada yang tu dikata bid'ah. Maknanya dua orang dah kata bid'ah. Yang ketiga, wa min ulama'il malikiyah al-ulama'u 'allamah al-ustaz Abu Abdullah al-Hafar al-Maliki. Jadi dia kata apa dia? Lailatul Maulidi lam yakun as-salafus salih yajtami'una fiha lil ibadah wa la yaf'aluna fiha ziyadatan ala sairil layali sanah. Dia kata malam Maulud tidak berlaku di zaman salafus salih. Mereka berhimpun padanya untuk melakukan ibadah dan menambah di atas malam-malam yang lain. Malam-malam yang lain kalau mereka buat ibadat pun buat ibadat biasa je. Tetapi kalau malam Maulud mereka tambah ibadat. Ada. Sebagai nak mengatakan bahawa Maulud itu malam Maulud itu ataupun hari Maulud itu suatu kelebihan. Yang ada fadilat. Okey. Lalu dia kata wal khairu kulluhu fi ittiba'i man salafa. Benda yang baik semuanya ikut golongan salaf. Golongan salaf buat, tak buat, tak buat. Fa istima'u fi tilkal lailati laisa bimatlubin syar'an bal yu'maru bitarkihi. Bukan suatu perkara yang dituntut di dalam syarak, bahkan perlu diperintahkan supaya ditinggalkan. Dah dua orang. Yang ketiga, qala Abul Abbas Ahmad bin Yahya Al-Wunsyarisi. Ulama yang keempat kata apa? Qila wa in kana mu'azzaman 'inda al-muslimin lakin waqa'at fiha qadaya akhrajathu ila irtikabil ba'd al-bid'ah min kasrati istima'i fi. Dia kata dalam tu dia kata orang yang menganggap besar, mulia yang dilakukan oleh sebahagian orang Islam, yang berlaku di dalamnya beberapa perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi dan dilakukan oleh para sahabat. Yang kelima, Al-Imam Muhaqqiq Abu Ishaq Asy-Syatibi. Imam Syatibi kata bid'ah juga. Yang keenam, Al-Syaikh Muhammad Bashir Ibrahimi rahimahullah. Yang ketujuh, Abdul Walid Salman Ibn Al-Khalaf Al-Baji Al-Maliki. Yang ke-8, Allamah Abdul Kharisi rahimahullahu ta'ala. Yang ke-9,
Syekh Taqiyuddin Halali Al-Maghribi pun kata bid'ah juga. Kalau saya nak baca, yang kata bid'ah pun ramai, sebagaimana yang kata baik pun ramai. Jadi lebih kurang. Jadi boleh ke kita kata orang yang menganggap maulud itu bid'ah semua iblis belaka ataupun azazi? Jawapannya tak boleh. Sebab yang kata tu bukan orang biasa. Dia adalah merupakan para ulama. Yang seterusnya, dia kata, dia terlihat tuan-tuan tengok dalam video tu, hadis tentang syaitan lari dengan sebab kedengaran azan dia ada sebut. Dia kata pokok ni nak pergi lari, pokok iblis, pokok Azazil ni kita kena buat banyak majlis maulud, baru dia lari iblis-iblis ni. Lalu dia cerita ada hadis sebagaimana iblis lari apabila kedengaran azan, sampai iblis tu masuk dalam lubang jamban. Yang tu salah, hak tu tambahan. Kita dah mengaji banyak kali dalam Sahih Bukhari Muslim. Dalam Sahih Bukhari Muslim kata lari saja, hak masuk dalam lubang jamban dia tambah sendiri. Dia ambil hadis mana tak tahu. Kalau kita tengok hadis yang ke 608 dalam Sahih Bukhari, babu fadli ta'zin. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'rash an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun." Apabila dilaungkan seruan azan untuk sembahyang, lalu syaitan lari, walahu duratun, sampai terkentut-kentut. Itu memang ada hadis. Hatta yasma'at ta'zina, hatta la yasma'at ta'zina, sehingga hilang kedengaran azan. Fa idza qada an-nidaa aqbal. Apabila hilanglah, selesailah seruan azan, dia datang balik. Idza suyyiba bis-salati adbar. Bila diiqamatkan dia lari pula. Bila azan dia lari, sehingga hilang kedengaran suara azan kerana dia takut. Habis azan dia datang balik. Lepas azan orang buat apa? Orang sembahyang sunat. Orang tak dengar kedengaran suara azan, dia tak dengar kedengaran suara azan, dia mari balik. Lepas orang sembahyang sunat, orang buat apa? Orang qomat. Dia belah pula. Dia lari pula sehingga hilang suara qomat. Sebab dalam azan ada kalimah tauhid. Dalam iqamat pun sama, dia lari. Fa idza qada nidaa aqbal hatta idza suyiba bis salati adbar. Hatta idza qada at-taswiba, apabila selesainya iqamat, aqbal, dia datang balik. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi, sehingga dia datang balik, dia meragukan seseorang itu dengan diri dia. Yaqulu uzkur kadza wa kadza lima lam yakun yazkur hatta yazalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Habis qomat, orang pun sembahyang. Lepas tu dia sebut, kamu kena ingat ni, kamu kena ingat ni, kena ingat ni. Sebelum tadi kamu tak ingat kan? Sebab tu biasa kita dalam sembahyang, kunci kereta ke, handphone kita tak di mana pun kita tahu. Lepas kita takbir Allahu Akbar, letak dekat bilik air tadi, letak dekat kolah rupanya. Jam kita, handphone kita, syaitan tolong peringat. Yang tu memang ada hadis. Hak dia kata syaitan terjun masuk dalam lubang tandas tu tak ada, tu dia reka sendiri. Sebab tu nak ambil hadis ni, kena orang mengaji hadis, bukanlah ambil kat orang pondok. Orang pondok ni dia tak tahu. Cuma dia reka tu, goreng tu pandai. Jadi nak murid faham, sampai macam tu syaitan lari ya. Lepas tu dia kata Nabi kata, Nabi kata, Nabi kata, Nabi kata. Dia duk ulang kata Nabi kata. Sedangkan sebelum ni pun sama. Dia kata Nabi kata, Nabi kata. Dia yang kata, dia ujian nama Nabi. Yang tu yang kita jadi tak selesa dengar tu. Kena beritahu kepada orang ramai supaya tahu. Hadis takat ni je. Hak tambahan tu daripada dia sendiri. Jadi maknanya hadis tentang syaitan lari tu ada, hak kata masuk dalam tandas tu tak ada. Kalau ada pun hadis yang riwayat yang tidak sahih.
Yang seterusnya yang keempat, Muhammad bin Abdul Wahab keturunan Musailamatul Kazzab. Berat tak? Muhammad bin Abdul Wahab keturunan Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ni tuan-tuan tahu tak? Hak kita nak mengaji sejarah mengaji hadis tu. Orang yang mendakwa dia seorang Nabi. Cucu cicit dia, kalau yang dulu cucu yang ke-38, yang ni yang ke berapa puluh tak tahu. Muhammad bin Wahab ni. Sebenarnya tak betul, palsu tuduhan itu. Tidak ada suatu kajian yang membuktikan bahawa Muhammad bin Abdul Wahab ni dia keturunan Musailamatul Kazzab. Tengok macam mana boleh tuduh orang Islam macam tu. Dan Muhammad bin Abdul Wahab ni kalau kita baca sejarah, boleh baca di dalam kitab yang sama. Tadi jilid apa tadi? Jilid pertama, Dr. Ahmad Syarbasi. Ini jilid yang ke-6. Bagaimana kajian para ulama dan bagaimana pengiktirafan para ulama terhadap tokoh yang dikenali Muhammad bin Abdul Wahab. Jilid yang ke-6, muka surat 333, Al-Wahabiyah. Bila orang tanya dia, Yas'alunaka fiddin wal hayah ni, bentuk kitab ni, orang tanya soalan dia jawab. Orang tanya soalan dia jawab. Kata hal indakum tujad wahabiyatun kama tujadu indana fi Nigeria. Orang tanya dia, di Mesir ada tak suatu golongan yang disebut sebagai Wahabi sebagaimana ada di Nigeria? Al-jawabu, jawapannya dia kata, Al-wahabiyatuhum atba'u Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Wahabi yang orang kata itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab alladhi qama biharakatin wasi'atin. Dia telah mendirikan suatu gerakan yang luas limuqawamatil khurafati wal bid'ah fid din, bagi menentang perkara-perkara khurafat dan bid'ah di dalam agama. Sebab apa Muhammad bin Abdul Wahab menubuhkan suatu gerakan? Dia bukan satu mazhab. Tu kena mengaji, nak kena baca sejarah. Dia bukan mazhab Wahabi ni, dia bukan mazhab. Dia suatu gerakan. Macam kita kata satu parti, satu pertubuhan, satu jemaah untuk menentang perkara-perkara khurafat dan bid'ah di dalam agama. Wa huwa Hanbaliyul mazhab. Dia adalah merupakan mazhab Hanbali. Min atba'il Imamil Jalil Ahmad bin dia kata di sini daripada pengikut Imam yang mulia Ahmad bin Hanbalin, iaitu Ahmad bin Hanbal yang mengasas mazhab apa? Hanbali. Wa ba'dul bahithina, dan bagi sebahagian yang mengkaji, kalau tak kaji tak jumpalah jawapannya. Sebab tu dalam bab agama ni kena kaji, bukan dengar-dengar cakap orang. Mungkin tok-tok guru ni, termasuklah tok guru yang kita bahas isu dia malam ni, dia pun tak pernah kaji. Sebab guru dia pun tak pernah kaji. Dia dengar tok guru dia cakap dulu. Dia dengar tok guru dia cakap macam tu, dia pun cerita kepada anak murid. Besok dia meninggal pula, anak murid kat cerita pula Muhammad bin Wahab ni Wahabi, sesat. Dia mazhab Wahabi. Sebab tu orang nak sebut mazhab Wahabi tu tak betul. Dia bukan mazhab, satu gerakan. Sebahagian daripada orang yang mengkaji ya'udu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhabi mujaddidan. Wahabi tu bukan Wahabi, nama dia Wahab. Ayah dia Wahab. Kenapa tak kata Muhammad? Orang nak lawan ni ayah dia Wahabi. Wahabi tu Wahab tu nama ayah dia. Dia nama Muhammad. Hak mana salah dalam isu ni? Ayah kan anak? Kalau kata anak yang buat masalah, tiba anak lah kenapa marah kat ayah? Nisbah pun tak betul. Nak kutuk orang nisbah pun tak betul. Kalau Muhammad ini bermasalah, dipanggil apa? Muhammadi lah. Kenapa sebut Wahabi? Wahabi tu ayah dia Wahab. Sebab apa tak berani kata Muhammadi? Takut sama dengan Nabi Muhammad. Kita mazhab apa? Mazhab Muhammadi. Mazhab yang mengikut Nabi Muhammad SAW. Dia kata apa? Mujaddidan fi qarnir rabi'i asyara hijri.
pengkaji membuat kesimpulan bahawa Muhammad bin Abdul Wahab ni seorang mujaddid, gerakan pembaharuan kepada agama, kepada urusan agama, bukan menambah-nambahkan agama, memperbaharui gerakan di dalam agama, menentang perkara-perkara bid'ah dan khurafat pada kurun yang ke-14 Hijrah. Wala yujad indana fi Misra ta'ifatun tusamma Wahabiyah. Di Mesir tak ada kumpulan yang dikenali dengan Wahabi. Tuan-tuan boleh baca buku fi Fiqhil Awlawiyat, Dr. Yusuf Qaradawi. Imam Muhammad bin Abdul Wahab, keutamaan pemikiran dan perjuangan yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab radhiyallahu an di sepenanjung Arab. Semoga Allah semenanjung Arab adalah kepada bidang akidah dan keimanan. Di situ tersilap tu rahimahumullahu taala. Semoga Allah Taala merahmati. Bukan radhiyallahu an. Di semenanjung Arab adalah kepada bidang akidah dan keimanan. Perkara itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara kesetiaan akidah tauhid daripada semua penyakit syirik, khurafat, bid'ah dan seumpamanya yang dapat mengeruhkan keimanan seseorang, bahkan boleh menyesatkannya. Beliau menulis beberapa karya, risalah, karangan dan buku-buku yang menyajikan pandangan-pandangan dalam menentang segala bentuk penyelewengan akidah dan keimanan. Yusuf Qaradawi memuji dia. Siapa kita nak dibandingkan tokoh-tokoh ulama hebat yang memuji Tuhan Muhammad bin Abdul Wahab? Dalam kitab Al-Bid'ahul Munkarah, Dr. Wahbah Zuhaili, Yusuf Qaradawi baru meninggal dunia 2 minggu lepas ke minggu lepas? 2 minggu lepas Beliau pernah dapat tokoh Ma'had Hijrah Malaysia, termasuklah Dr. Wahbah Zuhaili. Dia modal orang ni bukan lebay kampung yang mengiktiraf ketokohan Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kata, wa ubadiru ila al-qawli kadzalika bi annahu laysa hunaka mazhabu wahabiyyin la fil aqaid wala fil ahkam asy-syar'iyyati, innama hunaka islahun fil mahalliha fahum fil i'tiqadi ala al-mazhab as-salaf as-salih ridwanullahi alaihim wa fil ahkami ala mazhab al-imam al-Ahmad bin al-Hanbal radhiyallahu anhu fahum hanabilah fil mazhab salafiyyun fil i'tiqad wa min as-salafi a'immatul mazahibi fanahnu atba'uhum wa jami'un aw aktsaru ahli sunnati bil i'tiqad al-aslami salafiyun. Jelas. Dia kata, aku nak jelaskan di sini, di sana tidak ada suatu mazhab yang dikenali sebagai mazhab Wahabi, sama ada di dalam i'tiqad ataupun masalah hukum hakam. Mereka di dalam i'tiqad mereka berpegang kepada mazhab salafus salih ridwanullahi alaihim, semoga Allah Taala meridai akan mereka. Dan di sudut hukum fil ahkami, di sudut hukum fiqh pula mereka berpegang kepada mazhab Ahmad bin Hanbal. Maknanya Muhammad bin Abdul Wahab bukan ada mazhab sendiri, dia pun pengikut mazhab Hanbali. Adapun di dalam i'tiqad, salafiyun fil i'tiqad, mereka berpegang kepada akidah salaf. Berapa banyak masalah mazhab Wahabi? Wahabi bukan mazhab. Lepas tu, ini akidah Wahabi. Wahabi tidak ada akidah, melainkan mereka berpegang dengan akidah salafus salih. Wahabi bukan mereka mencipta suatu mazhab baru, akidah baru, syariat baru. Tak ada. Jadi beberapa tok-tok guru, ustaz Malaysia ni yang salah faham. Nampak? Mereka tak buat kajian. Mana ada tok-tok guru, ustaz kiai-kiai, baba-baba ni buat kajian? Pakai dengar cakap orang, apa yang tok-tok guru dulu cakap, mereka ikut dan sampaikan, mereka sebarkan kepada anak murid. Mereka mati besok, anak murid pula sebar maklumat yang salah ini. Dan dia kata di sini, wa minas salafi a'immatul mazahib. Sebahagian daripada golongan
Salaf yang berpegang dengan akidah salaf ini adalah imam yang empat. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Fanahnu atba'uhum. Lalu Dr. Wahbah Zuhaili kata, kita pengikut mereka. Wa jami'un aw aksaru ahli sunnati bil i'tiqad al-aslam salafiyun. Keseluruhan ataupun kebanyakan ahli sunnah wal jamaah ini di sudut i'tiqad yang selamat adalah salafi. Ini ada Tok Guru sebut ni dalam live ni kena tengok Dia orang kata salafi bukan salaf. Salafi Wahabi. Tengok dia kata. I'tiqad yang selamat adalah salafiyun. Salafi tu salah lah. Yang tu pun mereka tak boleh nak faham. Dia salafi, dia bukan salaf, dia kata. Berapa ramai Tok Guru pondok ni. Kia-kia, baba-baba duk sebut salafi bukan salaf. Sedangkan Dr. Wahbah Zuhaili, salah seorang ulama antarabangsa yang mengkaji, dia kata salafi adalah salaf lah. Mereka berpegang dengan akidah salaf. Sebab tu dia kata wa minas salafi a'immatul mazahib. Banyak lagi lah kalau saya nak bentangkan malam ni. Kalau orang PAS dia boleh baca fahaman ideologi umat Islam. Dalam ni Tok Guru Haji Hadi sebut, orang PAS ni kena cerdik juga. Duk politik. But kita yang dikarang oleh pemimpin dia, ulama' dia tak baca. Ni tengok muka surat apa ni. 26 Wahabiyah. Ini Tok Guru Haji Hadi sebut secara jelas. Saya pernah jumpa juga sahabat-sahabat kita yang duk dalam PAS ni. Bila cerita masalah akidah salah apa dia Wahabi, Tok Guru Haji Hadi pun boleh terima. Masalah salah dan juga salaf Wahabi ni, termasuk Tok Guru Aziz. Dia kata kami orang PAS kata bab politik kami ikut Tok Guru Haji Hadi dan Tok Guru Aziz. Kalau bab akidah kami tak ikut, dia kata la ilaha illallah. Sedangkan bab akidah yang paling betul. Tok Guru Haji Hadi ni ulama antarabangsa semua ramai orang iktiraf, majoriti, kecuali musuh-musuh politik dia cerita lain lah. Tok Guru Aziz pun orang iktiraf. Hadut Bangkang ni siapa dia? Hadut Bangkang ni siapa dia? Dia siapa? Malam ni kita pergi panas sikit. Hadut petikai tu siapa? Siapa dia? Orang tak kenal. Orang kampung dia pun tak kenal. Apalagi peringkat antarabangsa yang dia duk condemn orang apa. Jadi kena sedar lah. Maknanya akidah yang paling selamat adalah salaf dan salafi adalah salaf. Yang tu nak bagi simpulan. Kalau tuan-tuan baca tokoh Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh yang dizalimi, banyak setimbul. Kalau saya cerita bab akidah dulu, ada 3 gundi bab cerita bab akidah Allah Ta'ala hantar haras ni. Bab Muhammad Abdul Wahab ada 3 gundi juga tuan-tuan. Ada 3 gundi juga tentang ulama membuat kajian tentang perjuangan Muhammad bin Abdul Wahab. Dia bukan merupakan mazhab, dia satu gerakan yang mengajak orang kembali kepada akidah salaf. Okey, itu jelas Yang seterusnya. Hadis yang saya akan baca ini untuk peringatan kepada diri saya dan semua kita. Yang Rasulullah SAW pernah tanya kepada para sahabat, atadru mal muflis? Kamu tahu tak apa makna orang yang bankrupt? Siapakah orang yang bankrupt? Apa makna bankrupt? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang muflis ini orang yang tak ada harta benda. Bila tanya, itu jawapan sahabat. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang muflis, yang bankrupt daripada kalangan umatku, orang yang datang pada hari kiamat dengan semua zakat, ya'ti qad syatama hadha. Dia datang dengan membawa pahala yang banyak, duduk maki orang ni. Wa qazafa hadha, dia tuduh orang ni. Wa akala mala hadha, dia tuduh, dia makan harta orang ni. Wa safaka dama hadha, dia tumpahkan darah orang ni. Wa daraba hadha, dia pukul orang ni. Dia bawa pahala banyak, duk kata orang ni caci, orang ni sesat, orang ni masuk neraka, orang ni abalis. Bapa iblis. Ingat peringatan untuk saya dan kita semua. Duk maki orang ni, besok pahala dia habis. Bawa pahala yang banyak. Fa yu'ta hadza
Dia kata diberi orang itu pula, dia kata hasanatuhu, akan kebaikannya qabla an yuqda, sebelum diputuskan di hari akhirat nanti, ma alaihi min khatayahum faturihat alaihi. Lalu bila dah habis pahala dia duk bagi kat orang sebab dia buat banyak salah, duk kutuk orang, caci orang, dia hina orang, lebih-lebih lagi orang tu dah mati, Muhammad bin Wahab ni dah mati, dia kata pahala iblis pula. Dibimbangi pahala dia dah habis, dosa orang pula dia ambil. Hak dia duk kata sesat tu. Ni bukan tertentu kepada mana-mana individu, untuk kita semua. Untuk kita semua. Jadi pahala kita pula akan dah habis, dosa orang yang kita hentam tu pula akan diterima. Faturihat alaihi, maka akan dicampakkan kepadanya dosa-dosa orang, summa turiha finnar, kemudian dicampakkan seorang itu dalam neraka. Pahala dah habis bagi ke orang, akhirnya kena terima dosa orang pula. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang terakhir tuan-tuan, kita diajar supaya berdoa kepada Allah supaya Allah ampun dosa orang yang beriman yang dulu mati daripada kita bila mereka melakukan kesilapan. Andai kata Muhammad bin Abdul Wahab ataupun mana-mana individu, mereka tersilap, bahkan mereka telah meninggal dunia, Allah ajar di dalam Al-Quran, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka, mereka berdoa dengan berkata, ya Allah Tuhan kami, ampunlah bagi kami dan juga saudara-saudara kami yang telah beriman dulu daripada kami. Bukan suruh kita hentam orang melakukan kesilapan, apatah lagi orang yang telah meninggal dunia. Allah Ta'ala ajar supaya berdoa, mereka diberi keampunan. Diberi keampunan kepada kita dan orang yang mati terdahulu daripada kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kamu jadikan hati kami berdendam terhadap orang beriman yang terdahulu daripada kami. Ada dendam, kesumat, ada tak puas hati kerana mereka telah meninggal dunia. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi itu yang diajar dalam Al-Quran. Bila orang tersilap, anggapan kita dia silap. Itu andaian. Andai kata tersilap betul, memang confirm silap, bertentangan secara jelas dengan Quran dan hadis, percanggahan yang terang terhadap Quran dan hadis, memang salah. Disuruh kita berdoa kepada Allah supaya mereka diberi keampunan. Jangan ada sifat dendam di dalam hati. Sebab itu, mengikut pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita jangan masuk campur urusan pertelingkahan yang berlaku daripada kalangan sahabat. Sayyidina Ali pernah kelahi dengan Aisyah radhiyallahu anha di dalam peperangan Jamal. Sayyidina Ali pernah berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ulama ahli sunnah kata jangan turut campur. Mereka beristihad, terserah kepada Allah. Jangan mana-mana orang duk sokong Sayyidina Ali kutuk Muawiyah, sokong Muawiyah kutuk Sayyidina Ali. Tak boleh. Dalil yang mereka pegang ayat ini. Kalau betul-betul nak pegang ahli sunnah wal jamaah ni, kena faham Quran, kena faham hadis Nabi. Semua orang melakukan kesilapan, tak ada orang silap. Sama ada orang awam, orang biasa ataupun para ulama. Tetapi kesilapan mereka itu, kita doa supaya Allah Ta'ala mengampuni mereka dan memberi kemaafan terhadap kesilapan mereka. Tak ada orang tak silap. Kita yang membahaskan tentang kesilapan orang, kita pun banyak silap. Kita mengharapkan doa juga daripada orang yang beriman yang lain, berdoa kepada Allah supaya kita diberi keampunan kepada Allah. Jadi wallahu alam, sekadar itu dulu. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.